A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billah al-azimil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma ta'alaina mikwa tawasuqal alaina mirasali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulu akmal. Sidang penonton Ramadan Allah Subhanahu taala, segala puji bagi Allah Subhanahu taala, Tuhan bertabis seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton Ramadan Allah Subhanahu taala, marilah kita meningkatkan berusaha diri, kita muhasabah diri, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman, yang berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk video kita masuk dalam TV atau berceramah live ini akan bersiaran atau sehingga 30 minit lagi sejam ini amal kita berdakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala, kita melihatkan segala suruhannya untuk segala puji Institut Kefahaman Sarawak Malaysia. Baik, sebenarnya di awal Muharram sebenarnya sebutan Mahijrah tidak lama lagi, bermula 1 Muharram sehingga bermula esokkan harinya pukul 9 Julai tahun 2013 masa ini. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah dan sebagai penyampai TV Perdana Islam. Lokasi adalah di studio di Surau Keputusan Baru di Siar Sarawak, untuk berada di kaunti di Surau Keputusan Baru di Siar Sarawak. Baik, terajangnya penonton tazkirah kitab Muhammad Live tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Tapu Paituma Sarawak. Majlis Islam Sarawak, kewajipan anda sebenarnya awal Muharram ni bersedekah dan surau dan masjid dan sebagainya. Untuk merajut, sila larangi di www.tbs.org.my. Untuk laman media sosial di Tabu Paituma Sarawak atau matura aplikasi Cerdas Asnaf di Apple App Store, Google Play Store dan WhatsApp Academy. Paituma, tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillah, tuan-tuan dan sedang penonton Ramadan Allah SWT. Baik, anda anda yang ingin meracukan badangan juga tayang untuk topik ini, alur-alurkan bukan demikian, jadikan saya di laman YouTube TV Muhammad ataupun talian WhatsApp grup saya Ustaz Muhammad Fadilah di nombor telefon ke 0139906809. Berapa peluang ini untuk anda untuk bertanyakan, bersoalan menerusi tajuk pembicaraan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, silakan buka TV, streamer ke YouTube TV Muhammad. Anda juga bersiar langsung di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD dan saluran 161 dalam 4K HD dan saluran Unify atau My TV 100 telah dikeluarkan juga anda. Mari kita dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita muliakan pulangan dekat platform media sosial kita. Boleh sama-sama lasik poinnya. Baik, juga silakan tekan butang like, tekan butang share atau tekan butang subscribe atau tekan butang reject. Kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk penyampai mesej dakwah. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, kuliah dakwah untuk ada di kaunti seluruh di negeri Sarawak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, mari kita pukul pengajian dan bertajuk Keluarga Muslim dinamakan oleh Burhanuddin
Abdul Jalal Misni Sabal dikayakan oleh Abdullah Adam dan Haji Bahari Sabikun, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukakan ke alamat 35 lagi. Tajuk pada malam ini sampaikan dan bertajuk perempuan yang diharapkan. Tajuk. Baik, pada penonton Rabbi Allah SWT, tajuk Bima Malam ini sampaikan bertajuk perempuan yang diharapkan berkahwin malam. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Rahmati Allah SWT, mari kita untuk belajar dan sebut untuk kata-kata difahamkan. Yang pertama, perempuan yang harap dikahwini terbahagi kedua pada penonton sekian. Baik, yang pertama, perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua bahagian. A. Haram buat selama-lamanya. B. Haram buat sementara waktu. Yang kedua, sebab-sebab haram dikahwini. A. Haram dengan sebab keturunan. B. Haram dengan sebab susuan. C. Haram dengan sebab bersementaan musyaharah. Tujuh jenis haram dengan sebab keturunan. Baik, yang pertama, ibu dan ibunya nenek, ibu dari bapa hingga ke atas. Yang kedua, anak cucu dan seterusnya di bawah. Yang ketiga, saudara perempuan seibu, sepapa atau sehibu sahaja. Yang keempat, perempuan dari bapa emak saudara. Baik. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu emak saudara. Yang keenam, anak perempuan dari saudara lelaki hingga ke bawah. Yang ketujuh, perempuan dari saudara perempuan hingga ke bawah. Tuan-tuan dan sedang penonton Rahmati Allah SWT, mari kita firman Allah, mari kita fokus untuk belajar, difahamkan kita bawah yang kata-kata untuk belajar tersebut. Baik, sebagai tali bagi pengharaman tersebut, firman Allah SWT yang bermaksud diharamkan ke atas kamu berkahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara sebelah bapa, emak saudara sebelah ibu, anak saudara dari saudara lelaki dan anak saudara dari saudara perempuan. Surah An-Nisa ayat 23. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Rahmati Allah SWT, dari saya Ustaz Fadilah pagi kita tidak lain tidak buka untuk kata-kata kebetulan lainnya. Mari kita fokus untuk belajar diteruskan untuk bacaan kata-katanya. Dan jenis yang disebabkan oleh penyusuan. Yang pertama, ibu dan bapa, tempat menyusu. Yang kedua, saudara perempuan yang sesusuan. Firman Allah ayat bermaksud, dan diharapkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara kamu sesusuan. Surah An-Nisa ayat 23. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton Rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita tidak lain tidak bukan untuk kata-kata kebetulannya, untuk jangan salah fahamkan. Baik, mari kita fokus untuk syarat-syarat haram disebabkan oleh penyusuan. Yang pertama, ibu yang menyusukan itu balik. Yang kedua, anak yang disusukan itu berusia 2 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud
tidaklah susuan itu melainkan dalam lingkungan umur 2 tahun. Yang ketiga, bilangan menyusunnya sampai 5 kali yang berasingan, dan setiap kali menyusu mesti sampai kenyang, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu yang bermaksud adalah pada ayat yang diturunkan dari Al-Quran ialah 10 kali susu yang makhluk lagi mengharapkan, kemudian dimasukkan dengan 5 kali susu sahaja. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe bagi kita untuk belajar tersebut, untuk belajar kitabnya. Baik, mari kita kata-kata kebetulannya. Yang keempat, susu yang diberi kepada anak-anak itu mestilah ditelan dan sampai ke perut anak-anak itu kepada kelima-lima kalinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak diharapkan kahwin dari susuan itu melainkan susuan yang sampai kepada perut kanak-kanak itu, dan penyusuan itu mula mesti budak berumur 2 tahun. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah SWT, dan seterusnya 4 jenis yang disebabkan musaharah bersementaan. Yang pertama, ibu kepada isteri, ibu mertua. Yang kedua, anak diri apabila sudah disetubuhi ibunya. Yang ketiga, isteri kepada anak menantu. Yang keempat, isteri kepada bapa. Mengharaman keempat-empat orang yang ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud, dan diharapkan ibu isteri kamu, anak-anak diri yang dalam beliharaan kamu jika ibunya telah kamu setubuhi, maka jika ibunya itu sebelum kamu setubuhi, maka bolehlah kamu mengawini anak diri itu, dan begitu juga haram mengawini isteri anak kamu yang sejati. Baik, surah An-Nisa ayat 23. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapa kamu, ibu diri. Surah An-Nisa ayat 22. Baik, tajuk pada malam ni mari kita fokus tuan-tuan dan para penonton sekalian, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita penonton untuk berceramah pelajaran kuliah kita dalam konti akan bersiaran kuliah. Baik, mari kita kata-kata fahamkan, fokus untuk belajar sesuatu. Pada penonton sekalian, pada tajuk ini untuk berbincangkan untuk bertajuk perempuan yang haram dikawini buat sementara dengan sebab dihimpunkan. Yang pertama, saudara perempuan bagi isteri. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, dan haram kamu menghimpunkan dua perempuan yang saudara kecuali apa yang telah lalu. Surah An-Nisa ayat 22. Yang kedua, anak saudara isteri sebelah bapa. Yang ketiga, anak saudara isteri sebelah ibu. Baik, yang keempat Yang keempat, saudara isteri dari saudara lelaki. Yang kelima, anak saudara isteri dari saudara perempuan.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikahwini seseorang perempuan yang dihimpunkan dengan emak saudara sebelah bapa, dan tidak boleh di antara emak saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara lelakinya, dan tidak boleh dikahwini seseorang perempuan dihimpun dengan emak saudara sebelah ibu, begitu juga di antara emak saudara sebelah ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan, tidak yang besar dengan yang kecil dan tidak kecil dengan yang besar. Baik, tajuk pada malam ini seterusnya sampai ke bertajuk hikmat benghak rahmat. Pertama, hikmat bengharamat. Baik, pada berantas sekian kata-kata kebetulan akan yang pertama akan melahirkan zuriat yang lemah dan tidak segar dari segi jasmani dan fikirannya. Yang kedua, keinginan nafsu kurang terhadap keluarga dan akan terkena juga kepada zuriatnya. Yang ketiga, boleh merosakkan bertalian semula jadi yang murni, sebab berhubungan suami isteri berlainan daripada hubungan kerabat. Ini boleh membawa kepada putusnya silaturahim. Yang keempat, undang-undang semula jadi bagi sekalian umat manusia dengan sebagai tadasusila yang wajib dikawal oleh manusia demi menjaga nilai-nilai yang utama. Dengan menjaga maruah manusia akan tidak dinodai oleh sebarang kekotoran. Yang kelima, hikmat mengharamkan dua beradik perempuan kerana boleh membawa putusnya tali persaudaraan di antara mereka. Ini dapat diperhatikan dari segi psikologi, iaitu dua orang madu sentiasa diselubungi oleh perasaan hasad, dengki dan cemburu antara satu sama lain. Baik. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah SWT, mari kita untuk belajar fokus untuk baca Ramadan. Kita tarik nafaskan diri kita kepada Allah SWT. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita penonton tengok video ini selama 10 atau turunan ataupun 100 turunan di sini untuk memastikan tidak lain tidak bukan untuk belajar tersebutnya kata-kata kebetulan. Baik. Pada malam ini sampai ke bertajuk mengharamkan perempuan musyrik dan kafir yang bukan dari ahli kitab. Perempuan musyrik dan yang bukan dari ahli kitab seperti Hindu, Buddha, penyembah berhala dan sebagainya, diharamkan bagi orang Muslim menggawininya. Dalilnya dari surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Demikian juga perempuan murtad diharapkan kahwin dengannya. Hukumnya sama dengan perempuan musyrik. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah.
Baik, mari kita sama-sama kata-kata kebetulannya. Sebab murtad. Baik. Sebab murtad. Maaf. Sebab murtad itu bermakna mati. Maka orang yang mati bukan tempat untuk dijadikan isteri. Tiap-tiap orang Muslim yang murtad tidak boleh diakun kemurtadannya. Bahkan disuruh kembali kepada Islam semula. Jika enggan, hendaklah dibunuhkan. Bagi lelaki juga perempuan hendaklah dipenjarakan dan dipukul sehingga ia bertaubat dan kembali kepada Islam. Perempuan Nasrani dan Yahudi boleh dikahwinkan lelaki Muslim kerana mereka menganggap dari ahli kitab. Dalilnya melalui firman Allah yang bermaksud, pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu dan makanan disembelihan kamu kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka dan dihalalkan kamu kahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya suci dan orang-orang yang diberikan kitab dahulu dari kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Ahli kitab adalah satu istilah yang digunakan oleh Al-Quran berkali-kali. Selalunya diantikan dengan orang-orang yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Ringkasnya, orang-orang yang beragama Yahudi dan Kristian. Ahli kitab yang sebenarnya yang diharuskan orang-orang Islam lelaki mengawininya ialah orang-orang Yahudi atau Kristian yang keturunannya dari Bani Israel yang sejati atau asli. Selain dari itu bukanlah dianggap ahli kitab yang diharuskan berkahwin dengannya. Perkara yang mesti diambil perhatian bahawa perempuan Islam tidak boleh berkahwin dengan lelaki yang bukan Islam dalam mana-mana keadaan pun, baik ahli kitab ataupun tidak. Firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu kahwinkan perempuan Islam dengan lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 31. Baik. Tujuannya ialah mengawal kesucian agama kerana menurut prinsip Islam lelakilah yang penuh berkuasa atau mempunyai kuasa tertinggi di dalam sebuah keluarga. Isteri yang kitabiah mempunyai hak-hak seperti isteri yang Islam juga tentang segi nafkah, giliran dan sebagainya, kecuali hak pusaka juga sahaja kerana hak pusaka tergugul disebabkan pembesaan di dalam agama. Baik, sedang penonton rahmat Allah Taala dalam pengajaran berilmu kita kepada Allah SWT. Baik, sebentar satu lagi untuk kemandangkan waktu solat fardu isyak daripada Sadujo Sabarahan Sibu Jasriah Sebiar dan Buladab. Waktu solat fardu isyak jam pukul 8.05 lagi atau dibadakan azan. Kira waktu solat fardu isyak untuk seluruh di azan fardu isyak selama automatik. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah pada penonton sekian
untuk sampaikan dan bertajuk buku pengajian keluarga Muslim dikayangan oleh Burhanuddin Abdul Jalal Misni Sabar Abdullah Adam Haji Bahari Asamikun diterbitkan oleh Keluarga Agama Angkatan Tentera. Mari kita bersama akan bersiaran kuliah ilmu kita untuk belajar tersebutnya. Baik para penonton sekian, baik kata-kata kebetulan buku Keluarga Muslim menjelaskan aspek-aspek keluarga terpenting bagi membina rumah tangga yang bahagia diredai oleh Allah SWT. Buku ini menerangkan sejarah terperinci terhadap adab tahap-tahap awal dan asas dalam membina dan membetulkan keluarga Muslim. Bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga, semestinya mampu menguasai serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmu perkahwinan dan kekeluargaan. Buku ini juga menjelaskan aspek-aspek penting kepada bakal-bakal ibu dan bapa untuk mendidik anak-anak serta dapat melahirkan anak yang soleh. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, penerangan atas kira kitab Muhammad Life tadi seperti biasa pada setiap Isnin hingga Rabu jam 7.20 malam lagi. Adapun mari kita mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman, berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah ucapan juga sahabat penonton kita dan habis tadi keluangannya kita anda boleh sedia persiaran langsung bonus di TV Muhammad di saluran Astro 151 dalam 4K dalam 151 dalam HD dan saluran 191 dalam 4K HD dan saluran Unify atau MyTV 100 penonton TV Muhammad dan juga streamer kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok dan TV Muhammad HD. Sama-sama kita meniangkan keluangan dekat platform media sosial kita, boleh sama-sama kita kongsi lagi pun juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad, video audio untuk manfaat dan sahabat lain juga. Baik, pertama kali di Sarawak Stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah dakwah, konti Islam seluruh para penonton di negeri Sarawak. Baik, terima kasih para penonton kita bersudi dan studio di Surau Kebenaran di Sarawak dan diamalkan untuk berceramah yang disampaikan. Baik, esok sebenar awal Muharram, esok sambutan Hijrah 1445 Hijrah bersamaan 19 Julai tahun 2013 masih berbulan esok kan harinya. Sebenar ulang tahun Hijrah ke-2 tahun di Timur Muhammad. Baik, mari kita sama-sama berusahakan diri kita kepada makmudan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mencari Isa beriman, berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, selamat di awal Muharram, selamat Hijrah 445 Hijrah 2013 masih ini dan selamat ulang tahun Hijrah ke 2 tahun TV Muhammad. Baik, hashtag Tazkirah Kita Muhammad, hashtag TV Muhammad, hashtag TV Muhammad 100 dan hashtag Hijrah dan hashtag Ustaz Muhammad Fillah. Mari kita berdoakan tali untuk akhirnya sana ni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, apabila yang telah kami
lakukan sebanyak tahun ini dari apa yang engkau larang kami daripadanya, maka tidak sempat kami bertaubat darinya dan engkau tidak meredahinya dan tidak engkau melumpainya dan engkau berlemah melebut kepada kami walaupun engkau berkuasa menyesal kami. Marilah engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat kepada engkau, maka sesungguhnya kami memohon keampunan engkau, maka ampunilah kami apa yang kami melakukan padanya dari apa yang engkau redahinya, dan engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya, ya Allah. Maka kami memohon akan di engkau, wahai Tuhan yang mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semoga kamu menerima kami dan janganlah engkau memutuskan harapan kami dari kurnia engkau, wahai Tuhannya, ya Allah. Dan jujurilah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan pada sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sekian. Wallahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.